Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Amman, ibu negara Jordan. Sepanjang Ramadan, bandar ini agak lengang di sebelah pagi, tetapi berubah menjadi rancak selepas asar. Bandar Amman dihuni lebih 3 juta orang. 90% daripadanya beragama Islam. Mereka mengamalkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Saya masih berada di ibu negara Jordan ini bagi mendapatkan surat kebenaran memasuki Palestin. Tetapi hingga saat ini surat kebenaran itu masih belum diperolehi. Akhirnya saya dibawa meninjau budaya penduduk tempatan yang sama dengan umat Islam seluruh dunia, iaitu membeli buah tamar. Saya bertemu dengan seorang pengimport buah tamar, Haji Azamuddin, 72 tahun. Menurut Haji Azamuddin, kurma terbaik ialah jenis ajwa yang diimport dari Madinah. اللي هي تمر العجوة. هذه العجوة اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو زرعه بيده الشريفة. وهذا تمر العجوة له خصوصية خاصة عن التمور الأخرى. والحديث بيقول من تصبح ب7 تمرات من عجوة المدينة فلا يصيبه في يومه لا نصب ولا وصب ولا سحر. Okay, for our breakfast. So he will be the first, person he feed us for the breakfast. Inshallah. Okay. He said no, I'll give you the tamar from now to have the breakfast. Pertemuan singkat bersama pemilik kedai ini membuahkan ikatan persaudaraan seagama dari dua negara yang berbeza. Dia sangat baik hati. Dia jemput kita untuk berbuka puasa bersama dengan dia. Tetapi kita kata kita ada urusan lain. Dia bekalkan kita dengan buah tamar supaya dia nak juga pahala puasa tu. Maksudnya orang yang berpuasa ini akan mendapat pahala yang berganda apabila dia menjamu orang yang sedang berpuasa. Sejenak bersama Haji Azamuddin memberi gambaran kepada kami betapa amalan sunnah diamalkan secara meluas di bulan Ramadan. Malah, kemuliaan hati Haji Azamuddin juga menarik minat saya untuk meninjau bagaimana penghuni kota Amman berbuka puasa di masjid, seterusnya menunaikan solat tarawih. Untuk tujuan itu, saya akan ke Masjid Sabriyah, sebuah masjid terkenal di Bandar Amman. Sebuah masjid di tengah Bandar Amman menarik perhatian saya. Masjid Sabriyah Al-Khatib mula dibina pada tahun 2004 dan siap sepenuhnya pada penghujung 2006. Saya dimaklumkan Masjid Sabriyah dibina oleh seorang hamba Allah yang mewakafkan hartanya sebelum meninggal dunia.
Saya merebut peluang merasai keberkatan di dalam masjid yang dibina atas keikhlasan sedekah jariah seorang wanita dikenali sebagai Hajah Sabriah Khatib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut 3 perkara yang menjadi bekal orang beriman selepas hayatnya, ialah amal soleh ketika dia hidup, doa dari anak yang soleh dan sedekah jariah. Semoga pahala sedekah jariah hamba Allah yang dikenali sebagai Hajah Sabriah itu berpanjangan, kerana masjid ini sentiasa diimarahkan, lebih-lebih lagi ketika bulan Ramadan. Sebaik selesai solat asar berjemaah, tazkirah atau ceramah ringkas disampaikan oleh imam yang juga nazir masjid ini. Mahmud Awad Al-Fawri, imam utama di masjid ini. Dia dan ahli keluarganya diamanahkan mengurus Masjid Sabriah. Memulakan pengajian Al-Quran di Universiti Islam Jordan pada tahun 2004. Dia kemudiannya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di Universiti Islam Sudan pada tahun 2008 dalam bidang tafsir Al-Quran. Kepribadian bapa kepada 5 orang anak serta ahli keluarganya sangat disenangi penduduk setempat. Mahmud Awad telah 5 tahun berkhidmat di masjid ini. Sebenarnya, dia pernah bercadang untuk melanjutkan pengajian sarjananya di Malaysia, tetapi tidak kesampaian kerana tawaran dari Universiti Islam Sudan datang lebih awal. Walau di mana pun dia belajar, yang lebih utama ialah ilmu yang disampaikan kepada jemaah di masjid ini. Agak sukar sebenarnya untuk merakamkan aktiviti dalam masjid di Bandar Aman. Pihak masjid memerlukan surat pengesahan dari beberapa institusi pentadbiran sebelum membenarkan rakaman. Namun, situasinya berbeza di Masjid Sabriah. Imam Mahmud mengalu-alukan kehadiran kami, malah dia menegaskan, ini rumah Allah. Satu kenyataan yang tidak akan saya lupakan. Masjid Sabriah terus dimakmurkan. Selepas ceramah ringkas, jemaah membaca Al-Quran bagi mengisi masa menjelang waktu berbuka. Begitu juga dengan golongan mudanya. Benih Islam diterap di peringkat awal usia. Kami difahamkan, majlis bertadarus di kalangan kanak-kanak dilakukan sebanyak 2 kali sehari sepanjang Ramadan, iaitu selepas subuh dan sebelum maghrib, sementara menunggu waktu berbuka. Ketika Ramadan, Masjid Sabriah tidak pernah sunyi. Setiap waktu pasti ada jemaah yang datang memanfaatkan bulan yang dijanjikan pahala berganda ke atas segala amalan baik. Saya turut mengambil kesempatan itu dengan meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah mencatatkan setiap langkahnya menyamai ibadat setahun dan dia bersamaku, yakni Rasulullah, di bawah arash. Masa berlalu begitu pantas. Persiapan untuk berbuka puasa sudah bermula. Ketenangan di masjid ini membuat saya begitu asyik meneliti hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hinggalah jemaah semakin ramai, membuatkan saya tersedar waktu berbuka semakin hampir. Sepanjang berada di Jordan, saya jarang berbuka sendirian.
kebanyakannya bersama masyarakat setempat yang meraihkan kehadiran kami. Juadah berbuka yang disediakan amat ringkas. Setiap jemaah berbuka dengan sebotol susu, buah tin dan beberapa biji buah tamar. Buah tamar antara makanan yang digemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak berbuka puasa, berbukalah dengan tamar, sebab tamar itu berkah. Kalau tidak ada, maka dengan air, kerana air itu bersih dan suci." Ketika ini musim panas di Jordan. Para jemaah lebih gemar mengambil susu menyerupai dadih atau yogurt sebagai minuman kerana ia sesuai untuk menyejukkan badan. Berbuka secara ringkas menambah kenikmatan ibadah puasa. Kerana selepas ini kami akan menunaikan rukun Islam kedua secara berjemaah. Menyegerakan berbuka seperti dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandungi pelbagai hikmah. Antaranya, kita tidak tergopoh gapah dalam melaksanakan solat maghrib. Amalan akan lebih sempurna apabila ia dilakukan dalam keadaan yang tenang. Sebaik selesai solat maghrib, jemaah bersurai, pulang ke rumah atau ke kedai berhampiran untuk mengambil makanan yang lebih berat. Tetapi saya dibawa oleh Imam Mahmud untuk menikmati juadah yang telah disediakan olehnya. Wallahi I don't know. How come you did it? I stepped here for more than one. Murah rezeki kami sebenarnya. Hari-hari dia makan kat masjid. Yeah. You smell the tea? Imam Mahmud telah membuat persiapan awal untuk kami. Rasa mesti ada makanan macam mansaf. Ini lebih kurang dah. Apabila hidangan dibuka, bukan mansaf yang dihidangkan, sebaliknya nasi berempah dan ayam bakar. Kami terasa amat dihargai dengan layanan yang diberikan. Layanan untuk tetamu istimewa, kata Imam Mahmud. Saya teringat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesiapa yang menjamu makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa itu, yakni pahala berpuasa yang tidak dikurangkan walau sedikit." Sementara itu, di Dewan Solat, air untuk jemaah yang akan menunaikan solat tarawih sedang diatur. Rutin Imam Mahmud sepanjang bulan Ramadan bermula seperti biasa. Dia akan mengimamkan solat Isyak, seterusnya mengetuai para jemaah menunaikan solat sunat tarawih. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solat tarawih di Masjid Sabriah dilakukan sebanyak 8 rakaat sahaja. Solat tarawih adalah sunat muakkad. Ia sangat dituntut di dalam Islam. Di dalam sebuah hadis, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang sunat tarawih di masjid. Kemudian ramai sahabat-sahabat yang mengikutnya. Pada malam berikutnya, baginda mengerjakan lagi di masjid. Sahabat-sahabat yang datang semakin ramai. Pada malam ketiga, sahabat-sahabat berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda tidak hadir. Keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku melihat sambutan kamu. Sebenarnya aku tidak datang pada malam itu hanya kerana takut sembahyang ini diwajibkan ke atas kamu." Selepas menyempurnakan 4 rakaat tarawih, Imam Mahmud menyampaikan ceramah ringkas. Malam ini, dia berceramah tentang fadilat menunaikan solat di Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang dimuliakan dalam Islam. Selain itu, Imam Mahmud juga menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat tarawih di masjid dan juga di rumah baginda. Antara pengajaran daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, umat baginda diberi pilihan agar dapat menunaikan solat tarawih walau di mana pun mereka berada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bermaksud, sesiapa yang mengerjakan qiyamul Ramadan semata-mata kerana iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Saya bersyukur diberi kesempatan menimba pengalaman berbuka dan menunaikan solat tarawih di Masjid Sabriah Al-Khatib, masjid yang dibangunkan atas sedekah jariah. Misi saya untuk hari ini telah selesai, tetapi bagi penduduk Bandar Aman, ketika bulan Ramadan, aktiviti harian mereka bermula selepas solat tarawih. Mereka keluar beramai-ramai membeli keperluan untuk menyambut kehadiran Syawal dari peniaga-peniaga di tepi jalan. Persiapan awal mereka membuatkan Bandar Aman meriah di waktu malam. Di sebalik kemeriahan menyambut Syawal, saya semakin gusar. Apakah hasrat memasuki Palestin untuk meraihkan Aidilfitri di sana akan menjadi kenyataan? Ahlal qawafi wan nashid fi maqdam ash-shahr as-sa'id, an-nur fi ad-dunya yazid war-rabb tawwabun shakur. أحلى القوافي والنشيد